Sekarang kita nak create file untuk print and cut. Print, lepas tu kita print pakai digital printer ataupun solvent printer ataupun UV printer, lepas tu hantar ke plotter untuk cut saja. So print and cut, katakan cutting line. Apa cutting line yang you nak? Katakan ini tadi kita buat cutting line ni. Saya nak 1 mm keluar. Okay, so ini ada cutting line. Dari layer, okay, dari layer, dari sini kita nampak, okay, layer ni kita boleh pilihkan yang tak necessary. So layer ni, okay, ini frame yang cut, nampak ni. Okay, then untuk ini layer untuk printing, betul tak? So kalau nak senang, you boleh namakan dia ini print. Apa-apa nama pun boleh, you boleh masukkan. Lepas tu sini kita boleh pakaikan cut, betul? So cut line, nampak ni cut line, print, betul? Kemudian kita nak cut, kita kena ada crop mark. Okay. Crop mark kita boleh create satu peta ke sini, enclose, mesti tutup semua. Lepas tu peta ini kita boleh jadikan dia chroma. So chroma ni standard dia memang 10 lah. Kalau kita kecilkan, kecilkan dia akan bagi tahu not recommend, ada caution mark. So kalau you nampak caution mark ni is recommend, kita nak tekan sampai dia recommend, hilang. Lepas tu kita print out. Kalau kita takut kita tak tahu lah direction mana, ini satu yang paling penting kita boleh buat, kita boleh put a direction mark. So direction mark ni nanti dia akan print out. So kita tahulah kalau kita nak masuk balik ke plotter mana direction dia. Kalau terbalik nanti cutting line dia pun terbalik, salah kan. Lepas tu kita boleh tambahkan intermediate mark juga. Intermediate mark ni maksudnya dia akan tambahkan marking. Kalau benda yang sangat-sangat panjang you nak potong, nak accurate, you boleh tambahkan intermediate register mark dari sini. Okay, so nanti I show you. Kalau normal saja dia akan jadi begini. Ini marking saja dengan direction mark. Nampak ni direction ada dekat sini. Okey, saya undo. Kalau saya nak tambah intermediate mark lagi, marking saya tambah intermediate mark. Intermediate mark ni sekarang sini dia memang 2 memang cukup lah. Kalau let's say kita nak tambahkan tengah-tengah ini, okey, sini kita tambahkan 3. Tekan okey. Rectangle size is too small. Specified distance over 50 mm. So ini untuk benda yang lebih panjang. Okay, katakan lebih panjang, kita boleh buatkan barang ni begini. Katakan ini. Okay, saya buat copy banyak sikit. Okay, dan saya boleh pakai ini rectangle. Okay, rectangle ni, okay, sekarang cukup, memang cukup lah. Saya nak buatkan untuk intermediate mark. Ya, intermediate mark. So intermediate mark sekarang saya nak buat sini saja. Okay, dia tak boleh dua-dua lah. Boleh dua-dua pun boleh. Tapi benda ni hanya 200 saja lah. 200 tak mungkin you kena mark panjang lah. Biasa intermediate mark ni kita nak potong, kalau setakat A4, A3 tak perlu. Kalau untuk customer yang dia nak potong lebih panjang daripada 1 meter, recommend kita suruh dia pakai intermediate mark. So katakan sekarang ni I sajalah manual, I buat dia jadikan intermediate mark. So ini, nampak ni. Okay. So dia akan scan. Lebih precise lah potong, betul tak? Intermediate mark. Kalau setakat you nak bergantung pada 4 saja, kalau benda tu berapa lebih 1 meter, you nak bergantung 4 saja. Sebab paper ni jalan, mungkin dia sengit. Kalau sengit, you tak ada intermediate mark, bagi dia recalibrate, mungkin dia potong tak betul. Yes. So untuk benda yang potong lebih daripada 1 meter, is recommend kita pakai intermediate mark lah. Okay, intermediate mark, kalau lebar dia pun lebih 1 meter, you tambahkan intermediate mark tengah sini. Okay, ataupun kita undo. Okay, undukan dia. Okay, I tunjukkan you intermediate mark. Kalau ini nak 3, ini pun nak 3. Oh, dia salah satu saja. Ya, dia memang salah satu saja. Kalau ini kita tengok okey, sini saja jadi. Sini tak ada. So, logik lah. Memang sini lah selalu pakai lah untuk. Sini tak kisah sangat. Sebab dia tak lebar. Okey.
packing So katakan print yang kad ni, kita sekarang nak print, kita buatlah copy sini dan kita tak nak cutting line, memang kita tak nak tunjuk lah. You boleh tengok saya disable kan cutting line. Nah, so cutting line ni sekarang kita nak print, takkan kita nak print cutting line keluar kan? Betul. Nah, so cutting line kita disable kan, dan kita proceed to print. Okay. So ni yang kita akan print. So benda yang kita sudah print out, ini dia. Okay, ni exactly apa yang kita nak print. So mark direction. Okay, so sekarang kita transfer ke plotter pula. Okay, ada satu hint masa kita nak letak. So direction line ni kita dah tunjuk sini kan. So kalau kita nak masukkan ini, first thing, border kena betul, position yang betul. Lepas tu sini, kalau lah you punya material bukan manual potong, you boleh memang tahu lah dia straight begini. Okay. Kalau tidak, material yang kita potong yang lebar panjang, macam mana kita judge rumah ni dia tidak sengit? Betul tak? Ada dua cara. Satu, you boleh ambil pembaris, makan tepi dengan tepi, so you selarikan dengan sini supaya dia selari. Betul tak? Makin tu. Okay. So satu lagi, kalau sini you memang confirm dia straight, ataupun you potong dari mesin sheet cut straight, dia memang straight lah. Betul tak? Kalau semua ni pun tak dapat, okay, paling senang you datang sini, okay, you boleh tengok line ni. Okay, ini dengan sini. Okay. Nah, agak-agak you tahu lah tempat ini yang kita nak. Okay, tapi letak position kita dulu. Okay, nah, tekan sini. Nah, kita boleh pakai sini untuk judge. Nah, nampak ni. Okay, so balik. So ini jaga. Okay. So kalau material yang begini memang bahaya lah, tengok. You kena jaga lah. Caution dia. Masa dia naik pun, sebab dia kena hit dari sana sudah stiker ni. Okay, so selepas material ni telah diukur, kalaulah screen ini dia tak ada mark detect function, kita boleh tekan N saja dalam local screen, tekan N, dia akan call mark detect function ni keluar. So kita boleh ambil read point ni ke, so kita kena movekan read point ni kepada sini. Okay, imagine yang chroma ni dia adalah satu segitiga. Janji read point ini, tanda merah ini, dia dalam lingkungan segitiga ini. That's fine. Boleh detect sudah. Okay, so sekarang kita move read point ni. Okay, kita boleh nampak. Nah, dia bukan nak sentuh pada garis ah. Janji kita nampak dia dalam lingkungan tu. Okay. Okay, kalau kita dah letak position yang kita nak, nampak ni dia dalam segitiga lah. Okay, so kita tekan okay, so dia akan detect 4 biji marking. Okay, so dia dah standby, kita kena remote kan dia. So balik ke software. Okay, actually software ni yang lain kita boleh software ni yang lain punya kita boleh delete kan, tinggal ini saja. Ini pun tak nak. Okay, memang sini saja kan, satu set saja kan. Okay, so dari sini kita tak perlu print lah sekarang. Okay, dari sini dari sini kita memang tak perlukan print lagi kan. Betul. Okay, so print tak nak, I nak line saja.
So kita tekan okey, cut. Okey, dari sini kita nak klik ke register mark dari sini. Register mark, mark detect. Make sure dia jadi purple color begini, seperti ini. Okay. Dan ini kalau kita buat, kita nak copy, repeat kiri kanan berapa copy ataupun atas bawah, betul tak? Betul. So kita boleh set dari sini berapa copy yang kita nak cut. Tapi dari material memang kita nak buat copy jugalah. Okay. So sini yang pertama di titik 4, yang kedua continue onwards, I pun recommend titik 4. Okay. So sekarang memang satu saja, tak ada masalah lah. So dari sini kita boleh start plot. Okay, kalau plot saja. Okay, tekan plot juga. So tengok sini. So dia akan detect marking. Okay, kedua, tiga, dan keempat, dan dia akan cut. Okay, siap. Unremote, keluarkan. So ini tinggikan. Oh. Ya, alignment sim, okey, tak ada masalah.